Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra ingin membentangkan tentang tajuk tugasan kami iaitu bab 5, Psikologi dan Sosiologi Konsep Insan bagi subjek falsafah dan isu semasa MPU 2133. Hasil pembelajaran. Yang pertama ialah menjelaskan kefahaman mengenai asal-usul insan dan keinsanan. Yang kedua ialah menjelaskan hakikat dan sifat insan. Yang ketiga menjelaskan konsep manusia menurut perspektif aliran pemikiran falsafah dan keagamaan. Dan yang keempat ialah menghuraikan asal-usul kejadian, sifat fitrah semula jadi serta peranan manusia sebagai panduan ke arah pembentukan pandangan alam yang jenis dan sepadu dengan sistem pendidikan negara. Jadi topik ni kita akan membincangkan tentang konsep insan daripada perspektif yang berbeza. Iaitu kita akan membincangkan daripada perspektif agama berbeza dan juga aliran-aliran fahaman yang berbeza. Contohnya, kita akan membincangkan tentang sedikit falsafah barat, kemudian tradisi Islam dan juga tradisi agama-agama lain seperti Buddha, Kristian dan Confucius. Untuk pengenalan, kenapa kita kena belajar atau kenapa kita kena membincangkan tentang konsep insan ni? Yang pertama adalah kita mengkaji potensi insan untuk membentuk jiwa melalui konsep insan. Kemudian yang kedua ialah mengkaji peranan insan iaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi kita perlu tahu bahawa perbincangan falsafah ni bukan sahaja tentang metafizik, epistemologi ataupun logik. Malah, perbincangan falsafah ni adalah sesuatu yang dekat dengan kita. Misalnya kita membincangkan tentang konsep insan. Macam mana cara kita nak menghayati konsep insan adalah dan kita faham apakah itu insan atau apakah itu sifat insan. Antara isi kandungan yang kita pelajari pada bab ini adalah asal-usul insan, hakikat insan dan pembinaan insan sejahtera. Okey, kita pergi kepada perbahasan yang pertama iaitu tentang asal-usul insan. Maksud insan daripada tamadun barat bermula dengan falsafah klasik ataupun Greek. Antara yang memberikan maksud falsafah ialah Aristotle. Aristotle berkata bahawa insan ialah man is a rational animal. Maksudnya ialah manusia kejadian ataupun kehidupan yang berfikir. Di sini Aristotle mengiktiraf akal fikiran manusia sebagai salah satu unsur yang mengasingkan ataupun memberi keistimewaan kepada manusia berbanding dengan kehidupan yang lain. Yang kedua ialah apakah pula pendapat lain dalam tamadun barat. Kemudian pada zaman falsafah pertengahan konsep manusia, kita ni sebagai makhluk Tuhan harus patuh kepada hukum Tuhan. Pada zaman ini, pemahaman manusia di barat banyak bersandarkan kepada agama Kristian. Jadi definisi mereka tentang manusia banyak berasaskan agama Kristian di mana mereka memahami bahawa manusia itu adalah hamba Tuhan. Maka diwajibkan untuk taat kepada Tuhan. Seterusnya yang ketiga ialah falsafah moden di barat.
Friedrich Nietzsche berkata bahawa manusia berteraskan emosi dan kehendak kemahuan diri. Friedrich Nietzsche ni sebenarnya mengkritik ahli falsafah Aristotle punya pemahaman, iaitu Aristotle ni terlalu menekankan elemen akal fikiran dalam seseorang individu. Maka falsafah Friedrich Nietzsche ni mengatakan bahawa kita tidak boleh terlalu menekankan elemen fikiran sahaja. Malah manusia juga mempunyai elemen lain. Maka di sinilah dia menekankan bahawa emosi dan juga kehendak ataupun kemahuan diri. Dan contoh yang keempat, falsafah pasca moden, iaitu Jean-Paul Sartre berkata bahawa manusia dilahirkan tanpa apa-apa panduan dalam hidup. Maksud di sini ialah beliau membuang elemen kerohanian dalam manusia dengan menyatakan hidup manusia ni tidak ada tujuan dan manusia sendiri boleh pilih apa-apa yang dia nak buat. Okay, jadi inilah contoh beberapa tamadun definisi ihsan menurut ahli falsafah tamadun barat. Okey, selesai sudah perbincangan tentang definisi bagi tamadun barat. Sekarang mari kita tengok dari perspektif yang lain pula, iaitu tentang maksud insan dari sudut kefahaman agama Islam. Insan berasal dari kata al-ins yang disebut di dalam Al-Quran. Insan juga disebut dengan kalimat an-nas. Yang ketiga, insan dalam istilah ini secara etimologis bermaksud harmonis, lemah lembut dan berperi kemanusiaan. Yang keempat, Bani Adam iaitu keturunan Adam alaihissalam. Istilah ini merupakan suatu bentuk penegasan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahawa semua manusia adalah dari keturunan Adam alaihissalam. Kejayaan insan menurut Islam mempunyai 6, iaitu pertama nutfah, alaqah, mudghah, izam dan lam, dan khalqan akhar. Nutfah ni campuran air mani lelaki dan perempuan. Itu bermula selepas persenyawaan, percantuman sel sperma dan ovum. Alaqah pula sel yang sudah disenyawakan itu akan tertanam di dinding rahim. Air mani bentukan menjadi segumpal darah yang melekat pada rahim ibu setelah melalui proses tertentu dan dalam tempoh tertentu. Yang ketiga, mudghah, darah beku yang bentukan menjadi seketul daging, otak, saraf tunjang dan anggota lain mulai terbina beserta dengan sistem pernafasan dan degupan jantung. Yang keempat, izham dan lam, peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang-tulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Darah mulai mengalir dan membentuk sistem pernafasan. Berlaku penyempurnaan organ. Yang kelima ni khalqan, pembentukan kejadian manusia sebagai makhluk insan dan ditiupkan roh untuk hidup. Okey, seterusnya kejadian insan menurut sains. Ini adalah gambar rajah kejadian insan.
kejadian manusia menurut sains. Lelaki menghasilkan sperma, perempuan menghasilkan ovum. Lalu berlakunya persenyawaan dan menghasilkan zigot, seterusnya embrio dan fetus, seterusnya menghasilkan bayi. Masuk kepada tujuan manusia itu diciptakan dari sudut pandangan agama yang berbeza. Yang pertama dari sudut pandangan Islam. Tujuannya ialah untuk menjadi hamba pandangan Islam. Tidak jauh hubungan insan dengan Tuhan memang akan selalu dikupas kerana insan ni hamba kepada Allah. Jadi jika dikatakan manusia ni adalah hamba, maksudnya manusia ini tidak bebas untuk membuat sesuka hati. Malah manusia perlu menjaga hubungan dengan Allah. Malah perlu menjaga hubungan dengan alam ataupun dengan kehidupan lain di mana kita tahu manusia bertanggungjawab untuk mengimarahkan bumi ini ataupun segala suruhannya, tinggalkan segala urusan larangan Allah. Okay, seterusnya matlamat penciptaan insan bagi pandangan agama Kristian. Tujuan penciptaan manusia mengikut Kristian ialah memenuhi bumi dan mengelola seluruh alam ciptaannya. Yang kedua ialah dosa warisan adalah dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa yang menyebabkan terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Dan yang ketiga ialah jiwa manusia adalah bersih, suci sehinggalah berlakunya dosa warisan dan meletakkan manusia berada dalam kematian yang tidak baik. Pandangan agama Buddha pula, manusia pada pandangan agama Buddha hidup berasaskan karma atau ketentuannya. Bagaimanapun ketentuan ini tidak dianggap sebagai preordained fate atau ketentuan yang telah ditetapkan sejak azali. Karma ni merujuk kepada perbuatan manusia sama ada baik atau buruk ketika hidupnya. Manakala kehidupan manusia adalah untuk mencapai nirvana, tercapainya satu kehidupan, suatu kebahagiaan yang bersifat duniawi iaitu memadamkan nafsu, kebodohan dan kebencian. Matlamat penciptaan insan. Pandangan Confucius lebih berbentuk set idea-idea dan bukan bersifat wahyu agama. Ajaran ini menekankan bahawa manusia agung mestilah mempunyai sifat yang penuh dengan perasaan kasih sayang dan segala pergerakannya bebas daripada penyelewengan dan sifat kekerasan. Dari mana, hakikat keinsanan, dari mana manusia datang, Al-Quran dan para Rasul telah memberikan penjelasan dalam menjawab pertanyaan ini. Seluruh manusia berasal dari Allah SWT, maksudnya Allah menciptakan dan menghidupkan manusia dari asalnya tidak ada. Okay, kemudian adalah untuk apa manusia diciptakan? Dalam surah Al-Zariyat, Allah SWT berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 61, ke mana manusia akan pergi. Kematian adalah suatu yang pasti di dalam mana-mana kepercayaan. Dalam Islam, kematian adalah pintu yang memisahkan antara alam dunia dan akhirat, yang merupakan tempat pembalasan di atas apa jua amalan semasa hidup di dunia. Sekian, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.